Salam Jumaat bersama MHI dengan pengisian istimewa 2 Disember. Sempena musim cuti sekolah yang bakal tiba, ke manakah lokasi untuk bawa keluarga anda bercuti? Soal Wang membincangkan bagaimana untuk merangka bajet percutian keluarga agar dapat meluangkan masa berkualiti bersama-sama dan tidak dibebani dengan masalah kewangan kelak. Piala Dunia akan masuk ke pusingan kala mati. Jom kita borak-borak bola bersama peminat sukan dan melihat siapakah yang mungkin boleh menjadi juara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar anda semua yang berada di rumah ataupun di mana sahaja anda berada? Kami di Malaysia hari ini sentiasa mengharapkan yang terbaik pada hari Jumaat yang barakah insya-Allah. Bersama dengan saya Ani Mizati dan juga Fazli Fuad. Ya, ohayou gozaimasu. Terus dia pagi-pagi. Terus. Nampak tak baju saya ni? Tapi baju ini baju Melayu, biasalah baju Melayu. Tapi hari ini saya boleh gelarkan sebagai baju Melayu samurai biru. Samurai biru. Sebab apa? Sebab jelas siapa yang tengok Piala Dunia malam tadi dah tahulah kan. Pasukan Asia kita kata orang tu bukan nak cakap nak support apa, kita nak support pasukan Asia kan. Contohnya Jepun berjaya menewaskan pasukan Spanyol tu 2-1 semalam. Kita nak support lah, kita support lah. Mestilah ada sedikit kebanggaan kan kalau Asia yang mungkin akan menempatkan. Lepas ni kita akan masuk ke fasa ataupun pusingan kala mati itu lebih mencabar. Dan kepada mereka yang mungkin nak berkongsikan apa agaknya kesan kan bangun tidur lambat apa sebenarnya lepas anda menyaksikan perlawanan-perlawanan ni, boleh kongsikan di ruangan komen kami MHI TV3 Facebook. Kita akan raikan pandangan-pandangan anda. Nanti di akhir nanti kita akan tanya salah seorang pengulas sukan juga bagaimana agaknya melihat kepada setakat ini Piala Dunia telah pun berlangsung. Okey. Itu di hujung nanti kita akan bersama dengan wartawan sukan lah kan. Okey, dan sekarang ini kita nak bawakan beberapa topik pengisian yang akan kami bawakan adalah antaranya berkisarkan tentang percutian bajet. Sebab apa? Sebab kita kan sekarang ini dah masuk bulan Disember. Jadi kebiasaannya bulan Disember ni minggu depan pun dah nak cuti sekolah. Jadi mungkin ada di antara ibu bapa yang dah pun merancang untuk membawa anak-anak kita ni bercuti. Bukan kita nak target bercuti ke luar negara. Dekat dalam negara ni pun boleh juga kita bercuti. Itu betul. Saya sebenarnya bawa balik bercuti. Kat mana tu? Balik bercuti. Nak tahu kat mana tengok Instagram Ani Zati? Nak tahu kat mana? Tak payah rahsia lah. Kita bawa balik bercuti pada Langkawi. Saya bawa anak saya. Tapi saya memilih untuk tidak pergi ke waktu cuti sekolah. Banyak sebab sebenarnya. Satu adalah jimat kos. Tiket pun murah kan. Jadi betul ke antara sebab-sebab yang kita boleh pilih ni adalah mungkin memberi faktor pada pengurangan kos perbelanjaan anda semasa anda ingin bercuti bersama dengan keluarga. Tapi tak dapat nak elakkan mak bapak boleh cuti hanya bila anak-anak cuti sekolah. Itu sahaja masa yang ada. Jadi bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengurangkan kos ataupun sebenarnya bercuti ni tak relevan lagi zaman sekarang ni sebab ekonomi 2023 semakin membimbangkan. Jadi semuanya kita akan perhalusi dalam segmen soal wang nanti. Okey? Ya betul lah. Okey, nanti kita akan perlusi bersama dengan Ani Mizati dalam segmen soal wang tu. Tapi awal pun kita nak bawakan hal untuk anda semua. Ada satu bikisan menarik kita nak bawakan sebentar lagi. Kita pun bercakap bulan Disember ni. Betul. Dah hujung tahun ni kita kena lihat keadaan cuaca juga. Keadaan cuaca yang tidak menentu. Okey, kita lihat di map Malaysia terlebih dahulu. Ramalan keadaan cuaca di sebelah pagi ini di KL cerah. Okey, kita lihat di sebelah utara lah dan juga di sebelah pantai timur yang kebiasaannya berlaku hujan. Okey, di Kota Baru pagi ini di mana di Kota Baru cerah pagi ini tapi diramalkan hujan lah di sebelah pagi sekitar pukul macam sekarang lah dan juga pukul 10 pagi. Kalau di Senai, Johor nampaknya terang, Putrajaya juga, Aikro pun sama juga. Kita harapkan agar ini adalah antara ramalan cuaca yang berterusan sepanjang hari. Sebab semalam kalau di Johor Bahru, lagi-lagi di kawasan Kampung Pasir tu habis kan ribut dengan beberapa kedai di bahagian bahu jalan tu semuanya habis musnah, hampir 80% musnah. Jadi apa yang kita harapkan agar rancang perjalanan anda kalau kawasan-kawasan yang mungkin elakkan berada ataupun parking kenderaan di bawah pokok. Betul. Sebab sekarang ni banyak kes pula yang pokok tumbang. Akar dia pun dah ni kan dengan cuaca hujan dan lembap sepanjang masa ni. Kita harapkan agar anda berhati-hati dari sudut itu insya-Allah. Kita takut banjir kilat kan yang berlaku. Satu lagi Ani cakap tentang kalau parking kereta bawah pokok tu takut tumbang semua. Kena ambil insurans jugalah, insurans bencana ni tentang kereta ni. Kan. Okey, jom kita lihat apa lagi. Hujan lebat berterusan. Jom kita saksikan. Okey, kita klik kat sini. Ini antara amaran yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku di beberapa buah negeri
antaranya 2 negeri di pantai timur iaitu di Kelantan dan juga Terengganu. Sehingga 3 Disember. Maknanya ini yang terkini dikeluarkan pada 1 Disember malam semalam sehingga malam 1 Disember sehinggalah 3 Disember. Ini apa yang diramalkan. Ya, betul. Itu saja mungkin kita boleh keluarkan daripada kawasan ni. Okey. Ini juga yang menjadi perhatian juga untuk kita mengetahui senarai Menteri Kabinet yang bakal dikeluarkan. Yang dinantikan. Ya, dan difahamkan pada pagi ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba dan juga untuk memasuki pintu utama Istana Negara bagi mempersembahkan senarai nama Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan kepada Yang di-Pertuan Agong. Betul. Pastinya kita mengharapkan satu tim yang begitu perform, begitu melaksanakan segala intipati yang telah pun diharapkan. Ini antara yang dikongsikan. Okey, dan seterusnya ini antara perkabaran yang pasti anda juga dah tahu, bekas MB Perlis Hamid Pawanteh meninggal dunia. Sedikit ini boleh kongsikan di sini. Berita pemergian Allahyarham dikongsikan oleh anaknya Natasha Pawanteh menerusi hantaran di Facebook yang menyatakan bahawa bapanya meninggal dunia sekitar jam 3.15 minit petang. Petang semalam kita tahu Allahyarham merupakan Menteri Besar Perlis bermula pada tahun 1986 sehingga 1995 dan pastinya banyak jasa, pernah menjadi ahli UMNO, kemudian bersatu. Betul. Jadi apapun kita harapkan salam takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah pada pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan juga para solihin. Okey. Baiklah, hari ini perkongsian di Malaysia hari ini seperti mana yang Afak cakap kongsikan tadi ada soal wang. Tapi sebelum tu berikutan dengan keadaan cuaca, pastinya mereka yang berada di pesisir pantai ataupun nelayan terutama sekali akan merangka strategi untuk menghadapi situasi ini. Fenomena pertukaran ataupun perubahan iklim yang ekstrim. Betul. Saya ada menegur rahmah salah seorang daripada pengerusi Persatuan Nelayan di Marang Terengganu. Jadi pelbagai inisiatif yang mereka jalankan nelayan-nelayan dekat sana. Sebab apa? Sebab mereka ni kalau MTL ni, Monsun Timur Laut ni, mereka tidak boleh turun ke laut selama 2 bulan. Jadi ada pelbagai inisiatif dan juga langkah yang mereka buat. Antaranya mereka ni membuat yang mana tak mungkin turun ke laut tu, mereka macam jahit balik pukat-pukat, yang mana koyak dan sebagainya. Tapi ada juga segelintir daripada nelayan ni yang membuat sistem ternak ikan dalam sangkar. Betul. Ini antaranya, dan sangkar tu pula mungkin boleh bergerak ataupun bila angin ribut taufan dan sebagainya melanda, bagaimana untuk mengukuhkan keadaan itu. Jadi ini antara cara yang dilakukan oleh mereka untuk mengikat antara sangkar tu supaya mungkin kalau berlakunya situasi seperti itu dapat sedikit sebanyak mengurangkan pergerakannya. Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Kejadian angin monsun di Malaysia turut memberi implikasi yang besar kepada penduduk di kawasan perairan, terutama negeri-negeri di pantai timur. Golongan nelayan antara yang paling terkesan apabila tibanya musim tengkujuh. Namun tidak hanya berdiam diri, segelintir mereka sudah mempunyai perancangan jika tidak turun ke laut. Kampung Pantai Ali, Kuala Berang, Terengganu. Rata-rata penduduk di sini bekerja sebagai nelayan. Namun ketika tibanya monsun timur laut, mereka mengambil langkah dengan menternak ikan air tawar. Penternakan yang diusahakan sejak tahun 2000 ini diselia oleh seorang ketua kelompok, Zakaria Ismail, atau lebih mesra disapa Pok Yah, 65 tahun. Memulakan kegiatan peternakan ikan air tawar dengan hanya 4 unit kolam sahaja, bilangan kolam ikan di pinggir sungai Telemung ini sentiasa meningkat atas permintaan daripada pihak luar. Sehingga hari ini jumlah petak kolam telah mencapai sebanyak 36 unit. Biasa-biasa ya, kelompok saya ni dalam bulan 7, bulan 8 tu dah bersedia. Ini maksud bersedia tu bukan buat kerja tu, bersedia baik boleh sakar. Maksudnya kita kemas sakar dulu. Kalau perlu tambah tali, tambah tali. Kerja-kerja mengikat sangkar sudah dilakukan oleh Pok Yah sejak berada di bulan lalu dan kini hanya tinggal kerja-kerja akhir perlu dilakukan bagi memastikan struktur sangkar mampu menerima impak apabila berlaku banjir. Sangkar yang terletak di tebing sungai Telemung ini akan berdepan dengan arus deras dan peningkatan air sungai apabila tiba musim tengkujuh. Apabila kejadian ini tidak dapat dielakkan, kerugian yang melibatkan sehingga ratusan ribu ringgit
akan dialami dan menjejaskan industri penternakan ikan air tawar. Ada masa-masa dia macam bermusim jugalah. Ikan mati lebih daripada biasa. Hak mati tu memang matilah. Tapi ada macam musim antara bulan 4 sampai bulan 7, bulan 8 tu ikan kematian yang lebih daripada biasa. Selain menitik beratkan perihal struktur sangkar ikan, dia juga memastikan ekosistem dan penjagaan rapi diberi bagi setiap spesies ikan air tawar seperti ikan patin, ikan talapia, ikan baung dan ikan keli yang diternak di setiap kolam. Dulu ada 4, sekarang ada talapia, baung, patin, ikan keli. Dulu saya buat ada. Sekarang pun dah mula balik ikan keli, tapi kecil lagi lah sekarang ni. Cuma saya ambil metod dengan peternak luar lah. Apa saya tahun baru ni agak dapat perhatian balik daripada kerajaan, daripada pejabat perikanan. Seperti seawal buat ternakan dulu. Inisiatif ini dapat menghilangkan kegusaran penduduk dalam mencari rezeki setiap kali berlakunya monsun timur laut, selain memastikan keadaan kolam di tebing sungai Telemung terus dipelihara. Sedap makan ikan. Segar kan? Segar kan. Tapi itulah, lebih lagi kalau ikan tu memang betul-betul kita ambil dari sungai yang fresh kan. Tapi kalau misalnya kata ikan ni yang kalau dah letak air batu dah macam kurang sikit lah rasa-rasanya kan. Lagi satu, bila ikan sangkar ni apa yang mungkin boleh membantu mereka ni, punca pendapatan utama ialah pastinya menjadi seorang nelayan dan sebagainya. Kalau musim sebegini, inilah yang akan membantu melangsungkan lagi kehidupan dan juga roti harian mereka, insya-Allah. Okey, kita nak rehat seketika, tapi sebelum tu kita nak war-warkan kepada anda juga. Seketika nanti kita akan bersama dengan seorang pakar, which is di mana perunding kewangan, untuk berkongsi tentang soal wang. Kali ini bajet percutian. Okey, seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Sembilan 44 minit pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Malaysia hari ini. Macam biasa hari Jumaat, selain daripada kita nak kongsikan kebaikan, kita nak kongsikan juga bagaimana cara yang terbaik untuk anda berjimat dalam percutian. Kita tak cerita tentang nak bercuti saja berjimat. Sebelum bercuti perlu jimat. Masa bercuti pun mungkin boleh kurangkan kos. Selepas bercuti ni nak cerita, jangan sampai lepas bercuti kena hutang pula. Itu yang paling penting sekali kita nak bawakan kepada anda semua. Dan pastinya kita tidak kira kategori apa, sama ada anda B40, T20, apa sahaja. Ini mungkin yang bersesuaian dengan poket kita, yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Kita akan bawakan seorang perunding kewangan di sebelah saya, Tuan Muhammad Syukur Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kali pertama juga kita bersua. Ya, betul. Ya, betul kan? Okey, insyaAllah penonton-penonton Malaysia hari ini ingin dengarkan juga pandangan kita. Kita boleh mulakanlah yang pertama sekali. Kalau nak bercuti ni, sama ada mungkin dalam Malaysia ataupun luar negara, perkara yang paling pertama sekali, kalau kita cakap dalam konteks jimat cermat dalam percutian, apa perkara pertama yang perlu dilakukan? Okey. Sebelum pergi pada perkara pertama tu, pertama sekali cuti sekolah ni ialah masa yang ditunggu oleh anak-anak. Kan? Jadi untuk meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak semua tu kan, akan menjadi memori yang tak ternilai. Baik. So, apa perkara pertama yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita rancangkan? Dia punya formula dia senang je kita ingat, iaitu ATM. ATM? ATM. ATM kan duit keluar duit mesin tu bukan? Betul lah. Kita nak ATM. A itu ialah accommodation, kan? Iaitu penginapan. Okay. Itu yang pertama kita fikir tentang kos dia. So apabila accommodation ni kita ada banyak pilihan dah. Kan? Sama ada kita nak stay kat hotel, Airbnb, dan sekarang yang popular ialah homestay. Betul. Homestay kan, inap desa, ataupun nak pasang kemah, glamping dan sebagainya, ataupun tidur rumah adik-beradik. Tidur rumah saudara. Itu paling jimat lah. Betul, itu paling jimat kan. Masa anak kecil ni, Nina bonding pula dengan abang kita kat Kedah, adik kita kat Johor, sambil bercuti kan. Betul. Okay. So pertama ialah accommodation. Jadi kita tengok costing tu. Okey. Yang kedua, T ialah
transportation. Jadi pengangkutan penting. Okey. Jadi transportation ni sama ada kita nak mandu kereta sendiri, naik ETS, train ataupun naik kapal terbang. Kan? M tu stand for meals. Iaitu makanan dan minuman. Lagi ramai ahli keluarga kita, lagi tinggi kos dia. So 3 perkara ni kita kena buat bajet lah. Dan saya kira bajet yang paling tinggi akan terletak kepada makanan kan, M tu. Sebab sekarang ni harga makanan, kalau mungkin anda bukan memilih untuk memasak lah, tak ada tempat nak masak sebagainya, makan luar, sama ada luar ataupun dalam negara, agak mahal. Saya baru balik bercuti Langkawi, makan mahal juga. Maknanya keluar kos makanan tu lagi mahal daripada keluar kos tiket penerbangan. Kalau dulu mungkin tiket penerbangan tu harga yang mahal, kalau beli last minute dan sebagainya kan, penginapan pun mahal. Tapi sekarang makanan pun mahal. Okey, mungkin seterusnya kita nak mengetahui sama ada pastinya kita nak galakkan mereka di luar sana untuk bercuti dalam negara untuk mengurangkan lagi kos. Tapi kalau saya bandingkan kos melancong di Sabah, Sarawak ataupun di luar negara seperti Indonesia dan sebagainya, kalau kita bandingkan hampir sama sebenarnya kosnya. Betul. Jadi bagaimana untuk kita kurangkan dari segi mengikut kemampuan kita, pilihan yang terbaik? Baik. Jadi sama ada orang kata pilih bajet. Berapa bajet ataupun pilih lokasi yang nak pergi. Kan? Kalau kalau kita tanya anak kan, tentu dia nak lokasi kan. Betul. Jadi kita ada tempat yang kita nak pergi. Jadi percutian ni tujuan dia untuk kita happy. Kita nak bonding dengan anak-anak. Kan? Walaupun kedua-duanya boleh, bajet ataupun lokasi, tapi saya percaya pilih lokasi yang tempat percutian yang kita nak tu, itu lebih menyeronokkan. Kan? Dan kalau lokasi itu kita kena naik kapal terbang, contohnya pergi ke Sabah, nak pergi ke Kundasang, ke Marble Island. So kita beli lebih awal. Masa tiket tu ada promosi kan, dengan anak. Cuti sekolah pun ada 2 ni. Satu bulan 12 lagi seminggu, satu lagi 18 Februari nanti. Okey. Antara yang mungkin terbaik pada waktu sekarang ni, kita melihat pada ekonomi sekarang ini, kalau kita fikirkan nafsu untuk bercuti ni memang nak yang best-best saja kan, tapi bahagia itu tidak terletak pada hotel 5 bintang saja. Banyak lagi yang momen kita boleh create ataupun kita boleh cipta sepanjang kita bercuti. Mana yang terbaik? Adakah mungkin perancangannya untuk menginap di ataupun menggunakan perkhidmatan awam, ataupun perancangan haruslah dilakukan sebaik sahaja tiba di lokasi itu? Okey. Dari segi transportation, pertama sekali kalau kita rancang awal, kita beri tiket kapal terbang contohnya, mungkin lebih murah dari tiket bas. Saya setuju yang tu. Kalau awal pergi Langkawi itu, pergi memang naik tiket kapal terbang. Kalau ada anak kecil ni, pilihan dia kapal terbang lah, senang kan, mudah. Jadi kalau naik kapal terbang tu dapat pula yang murah, jadi anak-anak dah seronok. Betul. Kan? Dia bangun lebih awal, dia siap lebih awal. Kan? Pukul 4 pagi dah siap dah. Kan? Jadi semangat dia tu kan. Betul, semangat kan. Jadi anak-anak ni kan masa kecil dia kan, dia seronok nak naik kapal terbang. Kan? Kalau drive pun boleh juga kan. Tapi kalau ada pilihan seperti itu, jadi tak pernah nak drive. Drive ni kalau kita ada banyak hentian nak singgah. Nak singgah situ, nak rasa situ, nak rasa sini kan. Macam saya drive ke Kedah contoh ni kan. Saya tengok dulu apa yang menarik. Okey, saya nak singgah Tapah, saya nak singgah Kuala Kangsar, ada Tom Yam Goong lah sebagainya kan. Jadi ada banyak, jadi saya nak singgah-singgah. Jadi bergantung pada masing-masing. Kan? Dan satu lagi, budak-budak ni kalau kita buat naik kapal terbang, dia selfie dalam kapal terbang. Betul. Terbang kan. Jadi dia save benda tu, dia post ke IG dia ke, ataupun dia seronok, memberi semangat pada anak-anak. Itu pun momen yang bahagialah dikatakan kan untuk mereka. Lagilah kali pertama naik kapal terbang, lagi mereka excited. Dan mungkin anda juga di luar sana setuju yang kalau kita beli tiket awal, ianya akan dapat kurangkan banyak sangat kos kita dalam percutian ini. Dan bagaimana tempoh merancang percutian yang terbaik sekali untuk dilakukan oleh sebuah keluarga itu? Kita katakan yang mungkin menjelang pada hari cuti ini. Berapa bulan awal yang perlu kita lakukan? Dia sebaiknya dah rancang setahun sebelum. Minimum. Bukannya seminggu ataupun 2 minggu. Sebab nanti saya akan explain pula mengenai sumber bajet tu kan. Jadi jika perancangan awal kita lebih jimat. Contohnya
Kalau bulan 12 ni kita dah rancang lebih awal. Bulan 2 ni pun kita dah rancang dah. Okey, contoh kalau bulan 12 ni kita nak bercuti, kita perlu rancang pada pada bulan 1 tahun depan ni. Betul. Awal tahun lagi, buka tahun lagi, kita dah plan dah. Cuti sekolah bulan 8 ke mana, cuti bulan 12 ke mana. Kita dah ada jadual cuti tu kan. Jadi kita dah rancang awal. Jadi kita boleh dapatkan sumber wang untuk kos. Betul. Setiap bulan tu kita dah boleh bajet lah berapa banyak kita nak simpan maksudnya. Betul. Okey, sumber wang yang dimaksudkan ni bagaimana? Okey. Kalau sumber wang untuk menampung kos percutian bersama keluarga ni, biasanya ada 5 lah. Ada 5 sumber bajet kan. Pertama sekali, tadi Anim dah sebut macam T20 lah apa semua kan. Okey. Hasil daripada dividen simpanan. Ini orang-orang yang T20 buat lah. Orang T20 ni sebenarnya dia melancong juga. Dia berjalan juga. Cuma dia tak pakai duit simpanan dia. Dia pakai duit dividen dari simpanan dia. Jadi percutian itu percuma. Contoh paling mudah lah. Jikalau kita ada simpanan di ASB 200,000, jikalau dividen 5%, kita dah dapat 10,000. Betul. So dari 10,000 tu kita dah boleh bercuti dengan keluarga. Ya. Lebih banyak wang simpanan kita, lebih banyak dividen kita dapat. Betul. Itu sumber yang pertama. Iaitu ditaja. Okey, saya tak sabar nak dengarkan sumber yang seterusnya. Sebab pastinya mereka di luar sana, itu kalau 200,000 dalam simpanan. Bagi kita yang ada beberapa je ni, macam mana pula? Mungkin seterusnya, poin yang seterusnya menjurus kepada itu. Sumber yang kedua ialah dari reward. Dari reward, ganjaran ataupun bonus. Contoh baru-baru ni Kerajaan Selangor umumkan bonus 2,5 bulan. 2,5 bulan tu kalau gaji 4,000, 10,000. Kalau gaji 3,000, 7,500. Tapi bonus akan dapat akhir tahun. Adakah itu untuk percutian pada tahun hadapan? Tepat sekali. Faham konsep dia dah. Dan ianya untuk tahun hadapan dan duit tu simpan dulu. Jadi dia akan plus dengan dividen. Betul. Lagi seronok percutian. Sebenarnya percutian pada bulan 12 ni patutnya menggunakan bonus pada tahun lalu. Betul. Kan dengan tiketnya murah dan sebagainya. Okey, faham. Okey, silakan teruskan. Yang ketiga dari duit simpanan. Dari duit simpanan kan. Jadi macam kita cakap tadi, kita mesti plan lebih awal dari duit simpanan. Contohnya jikalau percutian kita tu kos dia 3,600. Jadi kita mesti simpan 300 sebulan. Kan? Jadi bila kita kata 300 sebulan, orang kata banyak 300 sebulan tu. Kan? Actually 300 sebulan tu tidak banyak. Kan? Bukan kita tak boleh. Betul. Bajet ataupun bukannya kita tak ada masa ataupun kita tak boleh buat. Tetapi kita tidak jumpa why dia. Orang kata big why. Kita tidak jumpa why dia. Kenapa kita kena simpan 300 sebulan? Sebab nak bawa anak-anak cuti. Betul. Jikalau kita terjumpa why dia, pentingnya kita bawa anak-anak bercuti ini, maka itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey, antara kita mungkin boleh selitkan sikit soalan tu. 300 tu contohlah, kalau kita ni memang dah ngam-ngam dah perbelanjaan, gaji 6,000 hingga 7,000 sebulan. Ngam-ngam dah ni tak ada dah 300 untuk disimpankan. Kat mana yang kita boleh potong untuk adakan 300 tu? Mungkin idea daripada Tuan Syukur ni. Okey. Jikalau kita betul-betul tidak boleh menyimpan, surrender. Bayar ni, memang zero. Kan? Ada satu lagi cara kita dapatkan kos untuk bawa anak bercuti. Okey. Iaitu dari pendapatan sambilan. Pendapatan sambilan ni contohnya kita boleh buat part-time business. Kan? Contohnya jadi ejen takaful, jadi ejen unit trust, buat online sale, online business. Kan banyak orang buat. Yang tak kacau gaji hakiki lah. Tak kacau gaji hakiki. Kita buat kerja lain, duit itu memang fokuskan untuk perbelanjaan percutian. Betul. Kalau itu saja boleh dapat 500 sebulan, atau 600 sebulan, dah jadi jumlah dia 6,000 atau 7,000. Sekali lagi, bukan kita tak boleh buat. Bukan kita tak reti buat. Tapi kita tak jumpa why dia. Big why dia. Kenapa kita mesti buat? Apabila kita jumpa why dia, sebab bulan 12 aku nak seronok, nak bonding dengan anak aku, kita akan jumpa why dia. Ya, betul. Itu antara perkongsian. Saya suka sebab apa? Mungkin ini baru buka sikit pandangan kita yang kalau nak bercuti pada bulan 12, bukan bulan 12 baru keluarkan kos ataupun pendapatan bulan 12 ni, tapi sebenarnya kita dah rancang pada tahun hadapan. Saya setuju sangat kalau perancangan awal dilakukan, kos banyak sangat dapat dikurangkan. Betul. Antara lain selain daripada tiket, homestay dan sebagainya pun dapat kurang. Tadi ada disentuh juga kita pergi ke destinasi.
ini memang nak bajet low sangatlah. Kita pergi ke destinasi kalau ada saudara mara di sana. Betul. Kan? Jadi penginapan dah kurang dan sebagainya. Malaysia pun banyak destinasi-destinasi baik. Bagaimana galakan yang kita nak berikan kepada mereka yang sebenarnya percutian ni bukan sahaja kita fokuskan kepada percutian luar negara, tetapi dalam negara pun banyak tempat-tempat menarik. Tuan Syukur, pandangan daripada Tuan Syukur sendiri. Baik. Pertama sekali, dengan keadaan kos sekarang, dan kos sekarang, saya mencadangkan percutian luar negara. Okey. Sebabnya, kenapa saya mencadangkan cuti luar negara? So, kita akan spend duit tu dalam negara. Kan? So hotel akan naik bisnes. Homestay akan naik bisnes. Orang berjual akan naik. Kan? Grab, kereta sewa, semua. Jadi ekonomi negara akan lebih maju. Okey. Maju. Tetapi jikalau memang dah puas dah, Anim tadi pergi Langkawi, Sabah dah pergi, Sarawak dah pergi, dan barulah boleh pergi ke negara lain. Maknanya tadi Tuan Syukur masukkan dalam negara terlebih dahulu. Utamakan dalam negara terlebih. Mana tempat yang kita belum pergi. Betul. Utamakan dulu kan. Dah pergi semua dan barulah nak pergi ke luar negara. Okey, perbandingan antara dalam negara dan luar negara ni sebenarnya dalam negara pun banyak tempat-tempat menarik. Ini kita sempat tayangkan, harap-harapnya ni di dalam negara lah ya. Itu dia. Ini antara tempat-tempat lokasi yang menjadi pilihan anda di luar sana. Tapi saya terus terang cakap, baru balik daripada Langkawi, cantik Masya Allah air dia. Jadi tak salah pun sebenarnya kita, ini di Ipoh bukan? Ini di kawasan-kawasan, Batu Cave, sorry ya. Sebab ada juga satu restoran yang baru-baru ni viral dalam gua di Ipoh. Lebih kurang sama. Okey, ini antara lokasi-lokasinya. Kita bersama dengan masih lagi Tuan Syukur untuk berkongsi dengan kita tentang bajet percutian. Antara yang mungkin menjadi pilihan sekarang ini, sebab kita tahu ekonomi pada 2023 ini sangat mencabar. Ada dua pilihan, sama ada kita nak teruskan lagi niat kita untuk bercuti ataupun mungkin memilih untuk mencipta kebahagiaan itu hanya di rumah. Kita ada pilihan kat situ, tapi mungkin dorongan pandangan daripada Perunding Kewangan sendiri mungkin dapat membantu mereka di luar sana. Okey. Saya baca juga ada orang bertanya kan. Dia kata mana lebih bagus kan? Bawa anak-anak bercuti ataupun lebih baik kita simpan duit dia kat rumah. Kita tengok muka anak, anak tengok muka kita. Kan? Dia tu banyak juga aktiviti boleh buat kat rumah. Betul. Kan? Okey. Bagi saya kan, betul, meningkatkan simpanan itu bagus. Tapi kalau ekonomi tak bagus, kita duduk rumah dengan murung, jaga je duit kita, kan? Ekonomi tidak akan naik, ekonomi tidak akan berkembang. So dia akan pusing kepada kita juga, kitaran ekonomi ni kan. Jadi apabila kita pergi berjalan, melancong, bercuti, membawa anak-anak kan. So melihat negeri yang berbeza, budaya yang berbeza, cara yang berbeza, rasa makanan yang berbeza, kan? Jumpa orang berbeza. Itu juga meningkatkan simpanan. Simpanan apa? Simpanan mental, simpanan pengalaman, simpanan kemahiran, simpanan pemikiran daripada memori anak kita. Kan? Jadi simpanan mental, pemikiran ini anak-anak akan bawa hingga ke dewasa. Kan? Dia dah naik kapal terbang dah. Kan? Dia dah pergi ke Kunasang, ke Mabu Island dah. Dia dah pergi ke Sarawak dah. Dia dah pergi ke Ipoh tadi, atau Batu Cave tadi. Dia dah pergi itu tempat. Jadi ini juga akan mematangkan anak-anak. Jadi orang akan lebih matang dengan itu. Ya, itu di antara selain daripada simpanan duit, simpanan mental dan juga fizikal anak-anak ini pun sangat-sangat penting untuk mereka ada momen bahagia itu. Pesanan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin nak bawa anak-anak mereka bercuti pada bulan 12 ni, cuti sekolah ni, apa yang terbaik dari sudut kewangan yang mungkin tidaklah kita rasakan sangat kurang selepas percutian itu berlangsung? Okey. Nombor satu pesanan tadi, saya dah beritahu tentang sumber bajet tadi. Kan? So pesanan saya, kan, jangan gunakan future income. Jangan gunakan future income. Itu future income ni ialah seperti membuat pinjaman, sama ada dari kredit card dan sebagainya. Kan? Contohnya macam kata, travel now, pay later. Pay later. Itu yang bahaya tu. Atau beli dahulu, pening kemudian. Itu konsep kan. Travel now, pay later, pening kemudian. Kan? Pening kemudian. So, jangan gunakan future income. Jadi, gunakan daripada sumber, macam sekali tadi, hasil dari dividen, hasil dari bonus, dari duit simpanan, daripada pendapatan sambilan. Dan tentukan tujuan kita ni. Contohnya, hanya nak santai-santai makan angin. Apa tujuan dia? Mana nak pergi? Contohnya, nak pergi ke
Sekincan. Kan nak healing sikit kan betul. dengan suasana yang Pernah pergi Sekincan tengok safari. Pernah. Bagus kan. Itu antara tempat-tempat yang sekarang ni tengah top juga. Betul. Kan mungkin juga kos yang dilibatkan tu sangat sikit kan. Betul, sangat sikit. Sangat jimat. Homestay murah, makanan murah dan sedap, pemandangan cantik. Boleh anak-anak tengok sawah padi dan sebagainya kan. Jadi pergi untuk apa? Contohnya untuk pergi tujuan makan-makan. Macam saya pergi, contohnya saya nak bawa anak saya nak pergi makan-makan seafood sini, nak pergi makan-makan lobster. Tetapkan tujuan kita. Betul. Jadi senang. Atau pergi untuk beraktiviti atau riadah atau pergi untuk shopping. Jadi tentukan tu dan yang penting kita ada bajet. Okey, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada Tuan Syukur. Kita kena tahu apa tujuan kita dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Syukur Abu Bakar selaku perunding kewangan bersama dengan kita pada pagi ini. Pesanan telah pun dititipkan kepada anda di luar sana dan perancangan bagaimana sumber kewangan yang anda perlu ada untuk anda berjimat cermat sebelum, selepas dan ketika bercuti. Okey, kita nak kongsikan juga nak pergi bercuti juga. Bagi mereka yang nak keluar negara pasti kena tahu tentang kadar tukaran mata wang asing dan juga nilai emas masa. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, ini dia $1 Amerika Syarikat bersama dengan RM4.41 dan juga $1 Singapura SGD puratanya RM3.25, RM100 Indonesia IDR 0.028 sen, 100 Baht Thai THB RM12.62, 100 won Korea KRW 0.391. Okey, ini dia kadar pertukaran wang asing dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami untuk bajet percutian ini. Minggu hadapan kita akan bawakan topik lain dalam segmen Soal Wang. Boleh titipkan juga apa idea anda. Nak tahu tentang apa berkaitan dengan kewangan kita? InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda semua hanya di Malaysia hari ini. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja tengok kami di Malaysia hari ini. Okey, dan sekarang ini kita nak bercakap macam biasalah kan. Kalau setiap hari Jumaat inilah peluang untuk anda mengumpul seberapa banyak pahala untuk anda memberikan wang anda itu untuk pembinaan dana-dana wakaf dan sebagainya. Jadi untuk itu kita nak bercakap tentang peluang berwakaf pembinaan Surau Al-Muqarrabin Alam Suria. Dekat je ni, dekat Bandar Puncak Alam. Kalau dash tu dah dekat dah kan. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Duta Pembinaan Surau berkenaan. Kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Fadli. Macam berjanji kita punya baju pagi ni. Itulah Ustaz. Kan. Okey. Tak boleh pergi studio batuk-batuk sikit. Ya ke? Okey. Terima kasihlah walaupun batuk-batuk bersama kami di MHI. Okey. Permulaan mungkin boleh memberikan pengenalan latar belakang tentang pembinaan surau ini Ustaz. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi man tabi'alah. Tuan-tuan yang biasa dengan Alam Suria, Bandar Puncak Alam, tuan akan tengok perkembangan pembangunan tempat itu begitu pesat sekali. Terutama pada fasa 5, yang ada 7 fasa perumahan yang terletak di Puncak Alam, Syed Muhammad, Selangor, Bandar Puncak Alam. Salah satu-satunya surau yang ada yang di fasa 5A2, iaitu Surau Al-Ikhlas, dan lokasi dia sesuai jarak dekat dengan fasa tersebut dan jumlah bagi penduduk di kawasan tersebut telah mencecah 10,000 orang dan kapasiti surau ini sudah tak mampu lagi untuk menampung jumlah jemaah yang makin bertambah daripada masa ke semasa. Dan bahkan sekarang ini pertambahan penduduk dah 80% daripada unit-unit kediaman di alam surau ini telah pun dihuni sama ada oleh penduduk asal ataupun penduduk-penduduk yang menyewa tempat tersebut. Subhanallah, maka subhanallah, cadangan pelan pembinaan Surau Al-Muqarrabin ini telah pun diwujudkan untuk menampung jumlah jemaah yang melibatkan fasa 5A3, 5A5, 5A6, 5A7 yang jumlah ahli qaryah yang bertambah untuk fasa ini saja mencecah 1,500 orang. Jadi untuk memenuhi tanggungjawab fardu kifayah, penduduk telah bersepakat dan bersetuju untuk menubuhkan surau baru ini sebagai inisiatif untuk sebagai pusat penyatuan kegiatan agama di kawasan ini, Salih Al-Azhar Muhammad, dan para penduduk telah bermesyuarat dan menubuhkan jawatan kuasa penaja pembinaan surau
dan sebulat suara bersetuju untuk memulakan usaha untuk membina Surau Al-Muqarrabin bagi memenuhi keperluan jemaah di tempat ini, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita nak tahulah juga Ustaz kan, berapa antara kos keseluruhan dan juga berapa sekarang ni kutipan yang telah pun dapat dan berapa lagi sasaran kutipan yang masih lagi diperlukan dalam pembinaan surau ini nanti, Ustaz? Ya, tuan-tuan, subhanallah, kalau tuan-tuan tengok dekat VT tunjuk surau kita ni dah macam dekat Mina, dekat saya pergi hari tu subhanallah, pakai kemah aja empat kemah yang biasa kemah kenduri tu, itulah yang digunakan untuk surau. Dah hampir mencecah berapa tahun dah. So sebab kita mulakan pembinaan ni pada tahun 2017 lagi. Disebabkan oleh kekurangan dana, kita Said Sumbat banyak benda-benda tergendala, maka subhanallah Said Sumbat disebabkan demikian, maka kita hadir ataupun kita bersama di MHI TV3 pada pagi ini untuk kita memperhebatkan kempen mengumpul dana pembinaan Surau Al-Muqarrabin ini. Jadi setakat sekarang ini kita telah pun berjaya untuk mengutip 1.7 juta hasil daripada sumbangan. Saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sama ada ahli qarya ataupun siapa saja yang semenjak daripada awal bersama-sama dengan kita untuk membantu membangunkan Surau Al-Muqarrabin ini. 1.7 juta telah kita collect, telah kita dapat, dan sasaran dah 2.3 juta. Maksudnya kita memerlukan 600,000 saja lagi, sikit je lagi untuk kita memenuhi hasrat dan impian ahli qaryah kita, insya-Allah. Itulah perkembangan terkini masa sekarang, insya-Allah. Okey, baik, 600,000 penonton Malaysia hari ini lebih kurang 1 juta. Andai kata kalau seorang derma RM1 pun dah lebih dah tu kan. Jadi insya-Allah lah kita pemudahkan urusan pembinaan masjid ini nanti. Okey, kita nak tahulah kan antara kebaikannya andai kata kalau kita ni menginfakkan wang kita ini kepada pembinaan surau ini nanti, Ustaz. Tuan-tuan, subhanallah, Surau Al-Muqarrabin Alam Suria Bandar Puncak Alam ni, kita akan jadikan sebagai pusat satu tempat penyatuan ummah. Bukan sahaja untuk solat berjemaah, tetapi kita nak jadikan dia sebagai salah satu fungsi utama ataupun masjid yang sebenar, yang sebagaimana telah ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW. Di situ ada majlis ilmu, di situ kita himpunkan masyarakat yang kita sama-sama berkumpul, gotong royong, buat kenduri, Salat Muhammad, dan kita akan ada tuan-tuan sekalian Salat Muhammad pengajian ilmu dan sebagainya. Subhanallah. Kalau tuan-tuan tengok pembangunan kita itu, kita buat masjid 2 tingkat, mampu untuk menjalankan pelbagai aktiviti. Jadi subhanallah, di sini akan bermulanya penyebaran dan pengukuhan syiar Islam yang berperanan sebagai pusat ibadat, pusat pengetahuan, pusat kegiatan umat Islam, Salat Muhammad, dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang kita cadangkan untuk kita lakukan di tempat ini. Sesuai dengan peranan dia sebagai pusat ibadat ataupun tempat ibadat, dan kita menyuruh manusia kepada ketakwaan kepada Allah SWT, menjauhkan kemaksiatan, dan surau tuan-tuan sekalian dibangunkan mestilah atas dasar takwa di sisi Allah SWT. Yang paling penting tuan-tuan sekalian, subhanallah, ingat Nabi SAW menyebutkan, idza mata ibni Adam yang qata'a amal ila thalath. Bila mati sejak anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak soleh yang mendoakan mereka. Maka kita mengharapkan semua kelebihan-kelebihan ini ada kepada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir pasal apalah, hari ni tengok MHI tiba-tiba ada pula orang nak buat surau. Bukan saja sebenarnya Allah nak bagi peluang dekat kita, melainkan Allah nak memberikan kebaikan itu, jalan-jalan kebaikan untuk kita berinfak. Hari ini hari Jumaat. Baik. Hari yang penuh dengan barakah. Yang keduanya, hari ini waktu ni waktu pagi. Waktu yang Nabi SAW janjikan barakah. Maka tuan-tuan tolong jangan bertangguh lagi. Inilah peluang tuan-tuan infakkan untuk kita sama-sama bangunkan surau ni, insya-Allah. Okey, yang terakhir sekali mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana di antara kita ni yang ingin terus berwakaf dalam pembinaan surau ini nanti, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan, ada beberapa cara. Yang pertamanya, tuan-tuan boleh masuk website kita, almuqarrabin.com. Tuan-tuan klik pada butang infak. Yang keduanya, tuan-tuan boleh serahkan secara tunai di tabung-tabung yang kita sediakan di Surau Al-Muqarrabin yang sementara tu. Tuan-tuan, ataupun yang paling penting, yang tuan-tuan paling mudah untuk tuan-tuan buat ialah tuan-tuan tengok ada nombor akaun tertera di kaca TV. Tuan-tuan ambil gambar sekejap ataupun screenshot pada sahabat-sahabat kita tengok oleh Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan Salat Muhammad, dan tuan-tuan terus online saja. Kemudian tuan-tuan ada Toyib Pay, dan beberapa lagi cara. Yang paling penting, tuan-tuan jangan bertangguh, tuan-tuan segera, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Baik, pada semua masih lagi diperlukan RM600,000 lagi untuk pembinaan surau ini nanti. Terima kasih kepada Ustaz Jafi Abu Bakar. Kita ingin berhenti berehat seketika, kembali lagi di Malaysia Hari Ini selepas ini.
Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Fokus kita pagi ini adalah untuk mengejar sebanyak kebaikan yang mana kita mungkin harapkan agar anda juga di luar sana untuk mengetahui apa saluran yang terbaik untuk kita berinfak. Seperti mana yang tadi ada dikongsikan oleh Afad juga. Kali ini saya nak kongsikan dengan topiknya dunia ladang akhirat. Apa yang mungkin menjadi topik perbualan kita? Kita akan bersama dengan Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Kini berada di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih lagi berada di Mekah ya? Di Madinah sekarang. Di Madinah sekarang ni, Masya Allah. Yang minggu lalu Ustaz di Mekah. Ya. Ya, okey Ustaz. Ayuh kita terus saja dengan topik kita pada hari ini, dunia ladang akhirat yang menjadi topik perbualan. Mungkin Ustaz nak kongsikan juga bagaimana kita mengharapkan agar dunia ini akan menjadi ladang yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Pagi Jumaat yang mulia ni, kita memang tahu yang kita akan satu hari nanti kita akan ke akhirat juga. Dan memang ada satu pepatah Arab yang popular, dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Maknanya bila kita katakan ladang ni istilah dia, maknanya kita tengok ladang tujuannya apa? Nak bercucuk tanam. Bercucuk tanam tujuannya apa? Untuk menuai, untuk dapat hasil dia. Kan macam itulah juga dengan dunia. Dunia ni maknanya kita buat segala-galanya untuk kita tuai hasil dia di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah SWT disebutkan, ba'da minasyaitanir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa yang nakkan tuaian akhirat, maka kami akan tambahkan lagi pada tuaian dia. Memang akan bertambah-tambah. Maknanya bukannya sekadar yang dia tanam saja dia dapat. Macam kalau kat dunia ni, kalau kita tanam, apa kita tanam, itulah yang kita dapat. Tapi di akhirat tidak begitu. Apa yang kita tanam, Allah akan tambah lebih lagi daripada tuaian kita itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, manakala siapa yang nakkan tuaian dunia semata-mata, nu'tihi minha, kami akan bagi daripada dunia. Bukan tak dapat, dapat juga. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dekat akhirat nanti tak adalah balasan untuk dia. Jadi maknanya dekat dunia ni kita manfaatkan sebaik-baiknya, carilah bekalan sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita juga. InsyaAllah. Ustaz, satu penerangan yang cukup menarik sekali. Dan bila kita cakap tentang golongan yang mendapat kebahagiaan di akhirat, bagaimana Ustaz nak kongsikan antara golongan-golongan yang mendapat kebaikan di akhirat dan apakah amalan yang dilakukan Ustaz? Silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah. Ada banyak amalan sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Cuma pagi ni saya nak bawa satu ayat Quran yang Allah Ta'ala ceritakan, tilka darul akhirah, hari akhirat itu adalah untuk siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang yang tidak mahu berbangga-bangga, nak dimulia-muliakan, nak diangkat-angkat di atas muka bumi, dan tidak pula merosakkan muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kat ayat ni ada 3 sifat. Yang pertamanya adalah dia buat satu amalan bukan nak belagak, bukan nak orang puji-puji, bukan nak dapat like, bukan nak orang kata bagus lah dia, kan, bukan macam tu. Yang keduanya, dia tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dia buat kebaikan di atas muka bumi. Yang ketiga, bertakwa. Takwa ni apa dia? Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. So antaranya adalah kita berinfak. Jadi bila kita berinfak, insya-Allah mudah-mudahan pahala-pahala infak itu dikira sebagai kita sedang bercucuk tanam di dunia, dan di akhirat jualah tuaian kita nanti. Baik Ustaz. Ada dikongsikan juga di sini 2 tempat Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio dan juga pembangunan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ustaz, secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan peluang berinfak yang boleh mereka pilih saluran yang terbaik sekali, silakan. Ya, melalui Pertubuhan Mihrab kita sedang ada 2 projek sekarang ni. Pertamanya adalah kita sedang membina semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio Rawang, dan juga yang kedua adalah membina bangunan untuk Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Boleh terus layari www.infakmihrab.com. Dekat situ kita ada senaraikan projek-projek kita dan juga perkembangan terkini. Ada berapa yang masih lagi diperlukan. Selain daripada itu, boleh tengok gambar-gambar masjid dan sebagainya. Dan juga cara untuk memberi infak tu juga adalah senang. Kalau buka saja infakmihrab.com tu,
memang senang untuk buka ataupun untuk terus memberikan sumbangan kita. Apapun bila kita tengok mereka yang solat kat masjid tu kan, ataupun kejap lagi kita tengok pula gambar sekolah tu, anak-anak sekolah tu, kita ingat je lah ini adalah ladang-ladang akhirat kita. Kita akan menuai hasilnya nanti di akhirat. So cepat-cepat kita layari www.infakmihrab.com. Ya, Ustaz, ada 30 saat lagi untuk kita berakhir. Boleh tak Ustaz doa sikit untuk kami insya-Allah pada hari Jumaat ini, Ustaz? Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini dengan keberkatan bumi Madinah, bumi Nabi SAW, pada hari Jumaat ini yang mana ada doa yang mustajab, kita doakan mudah-mudahan keberkatan untuk kita semua pada rezeki kita, pada umur kita, pada kerja kita, pada keluarga kita. Semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dan Allah Ta'ala kurniakan balasan yang berlipat-lipat kali ganda di akhirat untuk kita nanti. Allahumma amin. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas doa dan juga penerangan. Sedikit sebanyak mungkin boleh membuka mata mereka apakah saluran yang terbaik untuk berinfak pada hari Jumaat yang barakah ini, insya-Allah. Ustaz, jaga diri di sana. Bila pulang ke Malaysia, Ustaz? InsyaAllah ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab. Tapi sebelum kita nak kembali bersama dengan Afad, ada sedikit perkongsian berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab. Sama-sama kita saksikan. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Okey, jadi itulah dia tadi kan. Jadi memang sesuailah kita pada hari Jumaat ini untuk kita memberikan infak kepada pelbagai dana-dana wakaf yang telah pun saya dan juga Anim berikan kepada anda sebentar tadi. Okey, kita nak cerita tentang bola. Piala Dunia pula. Macam biasalah kan. Pasukan Anim dah tersingkir dah? Dah tersingkir. Belum. Tapi dah kalah. Pasukan apa? France. Oh, France. Dah kalah. 1-0 dengan Tunisia. Okey. Tapi dia dah kalah lah. Tapi dia masih lagi masuk pusingan 16 akhir kan. Okey. Jadi kita nak bersama dengan orang selayaknya lah bercakap tentang Piala Dunia ni. Kita nak bersama dengan pengulas sukan dan juga salah seorang peminat bola sepak World Cup ini. Kita bersama dengan Encik Rizal Hashim. Assalamualaikum Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingat dekat Qatar, tak sempat lagi. Rampang je. Qatar rampang. Kau dia cakap Qatar kat hotel percaya juga. Okey, pastinya Encik Rizal bersama dengan kita nak kongsikan macam mana bahang Piala Dunia setakat ini. Boleh kongsikan juga apa pasukan yang disokong dan sebagainya kan. Mungkinlah ada di sini yang sama untuk menyaksikan perlawanan seterusnya. Silakan. Ya, Anim dengan Fazli. Saya pun peminat Perancis ni, Anim. Oh, sama. Walaupun sedih kalahan. Tapi saya ramal Brazil atau Argentina yang menang. Okay. Jadi kalau kita tengok bahang Piala Dunia ni, saya rasa antara yang paling menarik dalam 4-5 edisi yang terakhir ini disebabkan bukan saja kontroversi yang melanda penganjuran Qatar ini, tetapi juga kejutan-kejutan yang dilakar oleh pasukan-pasukan. Kita lihat juga bagaimana Jepun menewaskan Jerman. Kemudian menyusul pula mengatasi Spanyol untuk menjuarai kumpulan. Itu saya rasa satu pencapaian yang memang cukup besar bagi negara matahari terbit ini kerana mereka sudah pun memasang impian untuk muncul juara Piala Dunia menjelang 2050. Kita lihat landasan mereka ni, mereka berada di landasan yang betul. Kemudian kita lihat juga bagaimana laporan-laporan media barat, bagaimana mereka seolah-olah mempertikaikan pula pilihan Qatar ini masih lagi menjadi persoalan. Bagaimana negara Qatar ini sebagai negara pertama Islam yang menganjurkan Piala Dunia ini seolah-olah diasak dengan pelbagai kontroversi. Tetapi yang penting atas padang kita lihat banyak kejadian insiden-insiden yang menarik, tetapi juga bagaimana VAR iaitu video bantuan referee ini mempengaruhi kesudahan perlawanan. Kalau kita lihat ni, Perancis tu tewas kepada Tunisia. Perancis akan bantah kerana mereka menganggap jaringan yang dihasilkan oleh Antoine Griezmann itu sepatutnya dikira. Tak dibatalkan. Itu antara intipati ada chances ke untuk berpihak pada mereka? Yang penting Perancis sudah pun layak ke pusingan kalah mati. Tapi mereka mempertikaikan, Federation Perancis tu mempertikaikan bahawa apabila whistle sudah pun dimulakan untuk restart, patutnya tak boleh batalkan jaringan. Jadi ini antara perkembangan teknologi yang mempengaruhi
keseronokan dan universal appeal bola sepak itu. Bercakap tentang pembangunan teknologi, perlawanan malam tadi pun ataupun tengah malam semalam pun kita dapat saksikan apa nama Jepun dan juga Sepanyol. Jaringan kedua Jepun tu pun boleh dikira sebagai macam bola tu macam keluar juga kan. Tapi itulah dah kata ada teknologi VR tu. Mungkin boleh membantu untuk menjelaskan lagi kan sebenarnya macam mana. Mungkin komen daripada Rizal sendiri melihat pada jaringan itu? Ya, kalau kita lihat Karu Mitoma, dia dapat bola tu seolah-olah kalau dari mata kasar, kita lihat bola tu dah terkeluar. Kemudian apabila pengadil memeriksa VAR, bantuan video pengadil ini mendapati gol yang dihasilkan oleh lutut Altanaka tu dikira valid. Jadi kita lihat juga sebagai VAR ini diperkenalkan pada 2018, edisi 2018. Bagaimana sebenarnya saya ingat lagi masa tu Perancis lawan Australia pun dan juga final 2018 pun ada juga bantuan VAR. Jadi sebenarnya bagaimana teknologi ini membantu jika ada pertikaian, terutama dalam kotak penalti itu dan juga bola itu sama ada dah lepas garisan atau tidak. Jadi kita lihat beberapa insiden sudah pun berlaku dalam edisi kali ini. Tetapi VAR ada pula pendapat yang mengatakan VAR ini merobek sedikit keseronokan dalam bola sepak ni, kerana kita terpaksa menunggu keputusan, kemudian keputusan tu pun masih lagi kita pertikaikan. Tapi dalam bola sepak maknanya sekarang ni memang kita terpaksa menerima hakikat bahawa VAR ini dianggap sebagai sebahagian daripada bola sepak. Baik, secara ringkasnya kita nak tanyalah expectation dan juga mungkinkah pasukan Korea juga yang akan menentang Portugal akan mengiringi pasukan Jepun untuk layak ke pusingan seterusnya. Bagaimana Encik Rizal? Masalahnya dia kena menang ni. Betul. Kalau ikut rekod 2002 dulu memang dia menewaskan Portugal, dan jurulatih mereka Paulo Bento masa tu ada dalam pasukan Portugal. Sekarang ni Bento tak ada dilayankan kad merah, tapi saya rasa agak sukar untuk Korea mengiringi Portugal mara ke pusingan kalah mati. Okey, ramalan siapa yang mungkin menjadi juara? Adakah dah terbayang pilihan sendiri? Silakan. Saya lihat apa yang ada pada tim yang compact dalam Brazil ataupun Argentina disebabkan sebab sentimental Messi. Okey. Terima kasih di atas ramalan. Kita tengok sama ada meleset ataupun tepat. Beberapa hari lagi saja mungkin kita akan bersama dengan Cik Rizal sekali lagi lah. Tidur tak cukup pastinya. Cik Rizal, terima kasih banyak-banyak berkongsi pada kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Walaupun ada beberapa pandangan pendapat yang mana ada orang yang cakap Sepanyol sepatutnya tidak harus menurunkan second team ataupun 50% pemain simpanannya kan. Tapi walaupun perlawanan pun sudah pun tamat kan. Tapi dengan cerita Brazil pun menentang Cameroon pun sama juga dengan cerita nak bagi second team kan. Tapi walaupun kita lihatlah percaturan negara masing-masing untuk merebut tempat. Semangat peminat bola sepak dunia. Esok kita nak dengarkan dan juga kita nak nantikan tentang sambutan Hari OKU sedunia. Okey, jangan lepaskan peluang anda untuk teruskan menyokong kami di Malaysia hari ini. Ikuti kami di setiap platform media sosial. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Come on, Jose.